Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah berapa lama lah kita tak ceritakan benda ni? Cerita seram. Dah berapa lama dah aku tak update ni? Lama ni kan. Lepas pilihan raya itu, aku rasa aku dah tak update. Sebab aku selalu balik dekat kampung. So, dekat kampung mana ada internet, apa semua. Susah lah nak buat video kan. Tapi tak apa kan. Sebab sebagai hobi saya akan teruskan juga ceritakan benda ni. Sebab sebenarnya channel Bro Best Friend ni sebenarnya bukan dikhususkan untuk cerita seram. Tapi hujung minggu kan, bila kita ada stok cerita seram dan daripada member-member kita akan terus ceritakan lah pada hujung minggu sahaja tau. Pada hari-hari biasa kita akan buat review, tapi itu nantilah. Saya sebenarnya nak aktif antara TikTok dengan TikTok dengan YouTube. Sebab YouTube dah tepu benda-benda macam ni. Jadi kalau boleh saya nak kumpulkan TikTok. Sebab TikTok kan kalau kita search benda-benda seram keluar kan. Kita nak fokus dalam benda macam tu. Baik. Okay, untuk cerita seram rumah sewa di Unimas ni kan, ia adalah pada pelajar-pelajar yang kena reject daripada college lah biasanya kan. Alhamdulillah saya tak pernah kena reject. Okay, apa pun, jom kita teruskan pada cerita kita yang pertama. Alright, cerita yang pertama ni diceritakan sendiri oleh seorang pelajar perempuan di sebuah page lah. Faham lah mana page yang budak-budak Unimas ni suka tulis cerita seram ni. So aku ambil, so aku ceritakan balik. Jadi kita namakan budak ni Nurul lah. Jadi dia ni senang ceritanya tak dapat college lah. Tak dapat college. Jadi dia sewa di sebuah tempat. Saya tak nak kacau mana-mana bisnes. Dia sewa di sebuah tempat dekat luar Unimas, tapi dekat dengan pintu Unimas. Dekat dengan pintu Unimas, jalan masuk je dah settle kan. Tak perlu kereta, tak perlu apa, pergi jalan masuk. Faham lah budak-budak Unimas. Okay. Jadi dia sewa sebuah tempat dekat situ. Dan biasalah dia sewa pergi dekat tempat dekat situ. Dan dia sewa bilik sharing lah. Okay. Lepas dia sewa, mestilah dia nak tengok dulu kan. Jadi si Nurul ni terus berjalan-jalan dekat kawasan sekitar tu lah. Dia berjalan-jalan dekat kawasan sekitar tu lah. Sedang dia berjalan-jalan dekat kawasan sekitar tu kan, dia jalan-jalan tengok, cantik juga tempat ni. Cantik lah. Jalan-jalan, dia terlandar batu. Kaki dia sakit lah, biasalah. Kita bila ibu jari kaki kita terlandar dengan batu, sakit lah kan. Macam biasa sakit. Tapi waktu tu dia tak rasa apa-apa lagi lah. Jadi dia pun macam tak apalah kan. Dia pun lepas dia tengok kawasan sekitar, dia pergilah naik bilik, tengok bilik. Cantik punya bilik. Lepas tu mungkin waktu tu dia dengan roommate yang lain tak ada waktu tu. Dia seorang dekat bilik tu. Tapi waktu dia dekat bilik tu tengah kemas-kemas tu, dia dapat rasakan sesuatu sedang memerhati dia. Dan dia ada vibe kan. Bagi orang yang pernah rasa penasaran kan, ada bila orang masuk satu tempat yang tak diselenggara kan, dia ada vibe something is watching me, I know. Okay. Ada orang yang sedang memerhatikan saya, tapi siapa? Macam tu lah lebih kurang kan. So dia masih lagi ignore benda tu. Tapi kan kaki dia yang sakit tu, ingat kaki dia yang sakit tu, si Nurul ni lepas benda hari tu 2-3 hari kemudian kan, kaki dia tu merebak kesakitan dia. Daripada ibu jari tu macam seluruh kaki dia sakit. Satu kaki dia tu sakit. Lepas kaki dia sakit satu tu, dia naik sehingga kan pada satu waktu dia tak boleh berjalan langsung. Dia kena macam dipapah oleh member-member dia yang lain kan. Ada sampai satu tahap sampai terpaksa guna kerusi roda. Dia bukan sakit seluruh badan, tapi dah memandangkan satu sakit kaki dekat bawah, seluruh badan lah kan. Jadi disebabkan nampak begitu parah kan, doktor pun kata tak ada apa. Jadi apa lagi, ibu bapa dia pun bawa lah pulang. Okay, baik. Lepas dia bawa balik tu, dia mestilah kan, sebagai ibu bapa kita, saya bukan ibu bapa lagi kan, macam biasalah ibu bapa dia mestilah orang panggil apa, risaulah dengan keadaan anak dia tu. Jadi lepas risau, dia hantarlah dekat doktor pakar. Jadi dia hantar dekat doktor pakar waktu tu. Anak saya ni macam mana? Macam mana ni doktor? Boleh pulih ke tak ni? Apa masalah yang sebenar? Doktor kata,
Saya rasa benda ni bukanlah penyakit yang biasa. Saya rasa awak sebagai ayah perlu membawa anak awak pergi berjumpa orang yang di luar bidang kedoktoran. Luar bidang kedoktoran? Yes, that's true. Okay, apapun dia pun hantar dekat orang-orang yang menyamarkan perubatan tradisional dan Islam lah. Jadi lepas dia hantar, rupanya lepas dia hantar tu barulah dia dapat tahu sebenarnya apabila dia tersepak batu tu sebenarnya adalah dia tersepak benda tu sebenarnya dibuang oleh seseorang dekat kawasan tu. Apa sebab dia buang pun tak tahu. Nak rosakkan bisnes ke, ataupun memang tak tahu nak buang mana, dia buang situ lah. Ini tak ada orang kan rupanya, tempat belajar ke, macam tu lah. Kita tak tahu apa yang berlaku. So dipendekkan cerita lah, lepas dah selesai ubat, selesai katanya lebih kurang 1 minggu tu kaki dia semakin okey kan, semakin okey dan dia dapat berjalan pada macam biasalah. Walaupun dia kata terlepas 1 sem lah, dia terlambat 1 sem, tak apalah kan. Dia juga terima kasih pada member-member dia yang tolong waktu dia kesusahan. Inilah budak ini mas, badu-badu semuanya kan. So cerita yang kedua ya, diceritakan di sebuah page. Biasanya saya akan ambil cerita sama ada daripada mulut orang ataupun saya baca. Sedap juga kalau saya ceritakan balik kan, daripada korang baca kan, korang macam minat baca sekarang kan, aku buat video macam mudah tu kan, aku ceritakan balik daripada kau dengar kau baca macam malas kan, aku akan ceritakan balik dan korang boleh dengar je. Duduk dengar sambil buat cerita, sambil buat kopi ya. Okey, baik. Cerita yang seterusnya, cerita pasal rumah sewa seorang bukan seorang lah, dia bertempuran lah. Dia jadi seorang perempuan lagi kan, tak tahulah. Perempuan ni dekat pelajari masalah, dia dengan member-member dia berniat untuk menyewa sebuah rumah. Jadi sebabkan member-member ni, dia ni memang ramai, lebih daripada 10 orang kan kata. Takkan kita nak sewa satu rumah teres 1 tingkat tu. Jujurnya sebenarnya rumah ni sebenarnya telah disewa oleh beberapa pelajar, beberapa orang master lah, dan budak master pernah sewa lah rumah ni. Tapi tak ada apalah kan, lelaki lah yang sewa tu kata tak ada apa, rumah ni okey je, dia pipe okey, tu okey, dah semua okey, apa lagi masuk macam dipendekkan cerita dia masuk dekat rumah tu. Jadi apa pun tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi biasalah kan, saya pun tak pastilah apa yang diceritakan, apa yang ditulis. Dia kata hari berganti hari hubungan di antara mereka ni, hubungan di antara mereka ni semakin meregang. Kadang-kadang bergaduh sikit, dan kadang-kadang pinggan tak basuh lah, kenapa dia tak basuh, kan macam tu lah lebih kurang. Pinggan tak basuh pun marah, siapa kau ni, debu ni kan. Macam tu lah lebih kurang. Dia balah benda-benda yang kecil macam tu. Tapi kemungkinan jugalah kalau aku pun annoying jugalah kalau orang yang tak basuh pinggan ni. Tapi mungkin juga ini adalah disebabkan oleh benda-benda tu. Jadi mereka semakin tak puas hati lah satu sama lain. Lepas tu ada seorang budak ni dia daripada keadaan asal dia jadi seorang yang pendiam. Dia kata dia dulu tak adalah bercakap keluar sana, tapi biasalah kan orang bercakap, tapi dia menjadi pendiam dan benda tu sangat obvious. Mula-mulanya kami ingatkan macam dia terasa hati kan, biasalah. Tapi kami tak ada masalah kan. Kadang-kadang kita akan pujuk dia dengan makanan, dan kadang-kadang kita akan cuba berbaik balik. Benda tu benda biasalah dia dalam alam universiti lah antara mereka. Dan tiba-tiba pada satu malam, kejadiannya tertumpu pada malam ni. Seramnya adalah pada malam ni. Kita lupa nak letak nama kan. Orang yang ceritakan ni, perempuan ni, kita panggil dia nama Ira, bukan nama yang sebenar. Dan orang yang pendiam tadi tu, kita namakan dia Sarah, bukan nama sebenar juga. Okey. Jadi si Ira ni macam biasalah, dia pun tak nak tension sana. Dia tak kisahlah benda ni. Sampai pada waktu satu malam tu dia tidur lah. Jadi rumah ni struktur rumah ni sebelum tu aku lupa nak bagi tahu struktur rumah. Rumah ni dia 2 tingkat. Bawah tu ada macam satu bilik,
Atas tu ada lingkungan 3 bilik dengan 2 bilik air. Bilik air ada lagi satu dekat bawah. Jadi siapa yang pernah masuk struktur rumah dekat kawasan perumahan tu mesti tahu lah. Aku pernah masuk dulu, tapi bukan rumah dia orang lah. Rumah dia orang tu dekat tempat lain. Ini tempat lain lah. So aku pernah masuk dekat rumah member tu pun sama lah. Jenis ramai-ramai dia sewa sebiji banglo tu kan. Ada 2 tu sebab dia ada 2 tak silap aku ada 4 bilik 3 bilik air. Jadi ramai-ramai 12 orang 11 orang memang syok kan. 1000 lebih macam tu settle lah kan, 100 orang. So perempuan ni pun membuat perkara yang sama macam budak-budak bujang yang aku kenal dulu lah. So dia buat macam tu kan. Dia tidur dekat atas, dekat master room lah. Si Ira ni tidur dalam master room dengan beberapa lagi member dia lain. So ada seorang lagi member yang cerita ni perlukan kita namakan dia Chloe lah. Kita panggil Chloe sebab dia bukan non-Muslim. Dia non-Muslim, dia Sarawakian. And biasalah kan, budak-budak duduk rumah sekali. So lebih kurang dalam pukul 1 pagi 2 pagi kemudian lah, saya baca cerita dia. Lebih kurang pukul 1 pagi 2 pagi mereka terdengar si Chloe ni sedang duduk study. Biasalah study pada pukul 1 pagi 2 pagi. Dan study bunyi tuk tu kedengaran macam seperti pintu diketuk. Chloe bila dia terdengar benda yang macam tu, dia pun macam, bunyi apa ni? Takut dah pula kan pukul 1 pagi ni. Siapa pula yang ketuk pintu pagi-pagi kan? Pintu siapa yang ketuk? Tapi bunyi benda tu dekat bawah. Bila bunyi benda tu dekat bawah, bukan dekat atas lah. Kan dekat atas kan, dia orang duduk dekat atas, master room dekat atas. Si Chloe ni apa lagi? Dia pergi jerak lah si siapa nama Ira ni. Ira Bangun lah. Kau nak apa ni? Kau study je lah. Macam tu lah. Dia baru bangun tidur. Lepas tu dia duduk mamai sekejap. Dia duduk mamai sekejap tu, si Chloe ni pun terus tanya Ira, kau dengar betul-betul? Kau dengar betul-betul? Kau dengar betul? Si Ira dia pun Si Ira ni daripada mamai tu, betul. Siapa yang datang malam-malam ni? Jadi bila dua-dua pun dengar, mereka bersetuju untuk turun ke bawah. Jadi mereka dua-dua perlahan-lahan membuka pintu daripada atas. Jalan-jalan turun ke bawah. Mereka cuba dengar lah. Sebelum tu keadaan masa waktu tu gelap. Tangga gelap, bawah gelap. Diorang sangka kan macam yang budak-budak bawah ni cuba mainkan prank. Tapi bila diorang hintai daripada atas kan, gelap ke bawah. Diorang mula rasa macam seram lah, naik bulu roma sebagai. Tapi diorang masih dengar. Tapi benda tu berhenti. Dia lepas tu dia berhenti kejap, lepas tu dia bunyi lagi. Diorang pun macam, apa kata kita turun dulu? Kita turun dulu, kita tengok keadaan. Kalau benda ni memang benda tu, kita gerak out semua orang, kita telefon orang dari luar. Saat kata si Chloe ni lah, si Ira ni pun macam, betul tak. Tapi turun lah, perlahan-lahan. Perlahan-lahan dia orang turun tangga tu, satu, dan dia orang masih terdengar bunyi kan. Sampai tangga ni kan, dia orang pusing sebelah tu, lepas tu nak turun kan. Kan turun tu nampak si Sarah sedang berdiri dekat, kalau ni tangga kan, turun tu dia berdiri kat situ. Bukan berdiri depan dia orang kan, yang tu lagi seram kan. Tapi dia berdiri tengok ke arah satu tempat di bawah tangga tu. Di bawah tangga tu ada store. Jadi dia orang turun memandangkan ada si Sarah tu. Dia orang tak fikir panjang lah, tak ada kata kenapa Sarah ni berdiri kat depan tu. Kalau aku fikir benda tu dulu kan. Jadi dia orang turun terus sambar si Sarah ni lah. Sarah, kau buat apa kat sini? Kau dengar. Dia orang lebih fokus pada benda tu lah. Lepas tu si Sarah ni
Tengok je dekat depan dia ada pintu. Dekat pintu tu sebenarnya store bawah tangga. Tengok. Jadi lepas tu bunyi tuk, 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 tuk. Daripada dia orang fokus pada si Sarah tadi, tiga orang tu tengok pada pintu. Sarah, siapa dah dalam pintu? Siapa dalam store tu? Si Sarah hanya diam. Chloe pun cuba buat berani. Dia jalan. Aku rasa macam ada orang main prank dengan kita lah, dia kata. Ternyata tak ada orang. As you expected, tak ada orang. Hanya ada barang-barang. Jadi siapa yang tutup pintu tu? Sedangkan bunyi tu daripada store tu. Sebaik saja dibuka tu, si Sarah ni tumbang, pengsan. Disebabkan panik, si Ira ni buka lampu, jerak semua orang kan. Semua orang bangun apa. Jadi kecoh lah. Jadi kecoh sementara. Lepas tu bila dia orang dah tenang sikit, dia orang ambil bantal apa si Sarah ni, bagi dia tu lah selesa sikit, dan panggil orang luar untuk settle je lah. Ustaz apa semua badai. Terpaksa bangun pukul 3-4 pagi tu kerana telefon yang tak henti-henti berdering. Jarang datang, diorang selesaikan dekat situ. Jadi rupa-rupanya sebenarnya si Sarah ni sudah ternampak lah benda tu, ataupun sudah terasa adanya kehadiran benda tu di dalam store diorang. Tapi adakah benda tu berada di situ? Katanya ustaz itu bukan berada tinggal di situ lah. Jadi sebenarnya orang panggil menyinjah sajalah, menyinjah saja. Dan kebetulan lah si Sarah ni kemungkinan boleh nampak benda tu. Jadi dia tertarik untuk orang panggil menegur kan, orang panggil menegur si Sarah ni. Jadi itulah ceritanya yang sebenarnya, yang diceritakan lah. Dan saya tak pastilah sama ada cerita ni benar ataupun dua-dua cerita ni benar ataupun tidak. Tapi saya serahkan kepada anda lah sama ada ianya benar atau tidak. Tapi yang pasti jangan taksub, dan ini hanyalah hiburan semata-mata. Dan semoga kita akan berjumpa di cerita yang akan datang. Sebenarnya sekian, terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe saya punya YouTube, ataupun kalau tak nak subscribe, pergilah dekat saya punya TikTok atau Facebook, atau follow lah. Dan kita member-member saja, okay? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi.